ke Debat Bola episod 59. Saya Amin Fuad. Hari ini saya bersama dengan Jufri Juki, Izzy Nazri, dan kita ada guest daripada luar. Nama sebenarnya Al-Fadli, tapi kita lebih mesra panggil Rainbow. So hari ni bila kita panggil Rainbow, hari ni kita nak gasak sikit, tak adalah. Murau je. Banyak komen juga Min, minta Rainbow dia. Dan Kita kita tahu yang minta Rainbow untuk datang. kita bawa. Hari ni kita bawa, dan hari ni kita sebenarnya episod 59 ni kita nak bercerita tentang pasukan FA nak bertukar kepada pasukan jadi FC. Maksudnya daripada Selangor FA ke Selangor FC ataupun Kedah FA kepada Kedah FC. FAM cakap itu semua pasukan wajib tukar ke FC supaya tak ada masalah nak sertai kejohanan di bawah FAM dan AFC di masa akan datang. Tetapi benda ni kita tak nampak lagi sebab semua pasukan belum lagi convert kepada FC. Okey. Buat masa ni ada 4 pasukan Izzy ya? Ya, betul. 4 pasukan tu daripada siapa 4 pasukan tu? Kau yang bagi tahu itu. Selangor, Okey. Kedah, Pahang dan Terengganu. Okey. Tukar ke FC ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk memudahkan untuk mendapat pelesenan dan kelab daripada FAM dan AFC. Pelesenan kelab ni pula banyak syarat dia. Kalau contoh kita ambil Selangor lah Selangor kena kembangkan bakat muda, kena ada pasukan bawah umur 21, 19, 17, kena ada program pembangunan bola sepak, kena ada akademi bola sepak sendiri, cukup dengan kemudahan dan lain-lain lah. Aku nak tanya, bila kita bercakap pasal pasukan bawah umur ni Juf, kenapa kita lagi susah nak nampak pasukan kita nak labur duit untuk pasukan bawah umur, especially kalau kau tengok sekarang kita ada bawah 21, bawah 19, tetapi bawah daripada tu susah kau nak nampak sebab competition pun tak ada. Untuk pendapat aku rasa one of it, soalan ni kita pernah bincangkan. Macam aku cakap, liga daripada kompetitif dari bawahan ni, macam kita bincangkan ni dulu, tak ada. Kebanyakannya yang kita nampak dia bukan liga, kebanyakannya dia adalah tournament yang which is pakai 1 hari atau 2 hari kan. So Liga KPM macam mana? Bukan sekarang kan Liga KPM dah berbentuk liga sekarang. Ya, itu aku tengok ada juga daripada komen-komen daripada viewers kita, dia cakap dah ada start Liga KPM yang mungkin aku tak aware of that, tapi macam aku cakap lah, kalau ceritakan pengalaman kita membesar kan, masa umur kita, peringkat kita masa tu, dan pendedahan lah, macam aku cakap, kita pernah bagi contoh ni, pendedahan pasukan-pasukan yang umur ni kurang masa tu. Okey, katakanlah ada Liga KPM ni sekarang kan, katalah boleh kata kompetitif juga macam Liga Belia ataupun Liga Presiden Izzy tapi kenapa susah juga pasukan macam Selangor ataupun mungkin pasukan lain lah, Terengganu ke mana-mana pasukan, susah dia nak melaburkan untuk bawah 17, bawah 15? Yang aku nampak lah, dia lebih kepada macam amalan kita yang kita memang budaya itu akan bermula ketika 19 tahun dan ke atas. Budaya bola sepak untuk buat liga ke apa ke, maksudnya kita lebih peka tentang bila kita nak bercakap mengenai grassroots ataupun akar umbi, kita tak tengok yang 15 tahun, 13 tahun something like that lah. Kita terus macam mata kita akan ke arah 19 tahun. Kau rasa itu bukan macam bagi diorang tak penting lah macam tu? Aku rasa aku nak anggap lebih kepada keterbiasaan diorang tu. Dah biasa macam tu. Tak penting lah kiranya. Jadi aku rasa sepatutnya persepsi grassroots ni sepatutnya kena bermula lebih bawah daripada 19 lah. Sepatutnya itu yang sepatutnya, which is kalau negara-negara bola sepak maju pun itu amalan dia kan, dia akan ambil daripada umur 14, 15 tapi di sini budaya tu kurang. Jadi aku lebih kepada macam orang tak nampak lah benda tu kan, pasal kita tak biasa dengan benda tu. Salah satu syarat lagi adalah dari segi kemudahan. Kalau kau nak dapat lesen ni, kau kena ada stadium sendiri ataupun surat daripada stadium yang mengatakan kau boleh pakai stadium tu. Dari segi keselamatan kau kena ikut undang-undang. Kena ada kemudahan latihan sendiri, pasukan utama, pasukan bawah umur boleh sewa juga ataupun sendiri punya, indoor, outdoor, bilik persalinan dan lain-lain. Kalau kau tengok Rainbow pasukan yang ada boleh kata komplit, orang kata kemudahan adalah JDT lah. Tapi aku boleh kata yang Selangor pun sekarang menuju ke arah tu, dah ada training ground apa benda. Tapi persoalannya Rainbow sekarang, aku tanya, kenapa pasukan lain gagal lagi untuk ada kemudahan-kemudahan ni? Macam benda paling basic, training ground, latihan. Jawapan tu sebenarnya dia satu jawapan je, dia nak dengan tak nak. Itu je kan? Sebenarnya. Jadi dia orang yang tak nak buat kan. Okey. Berkenaan dengan pelesenan ni sebenarnya untuk saya
benda ni sebenarnya kita memang dah bawa benda ni lama dah dulu. Waktu dulu masa tu ada gerakan PFSLJ Presiden FM Sila Letak Jawatan. Jadi masa tu kita orang fight untuk bola sepak Malaysia ni menuju ke arah yang lebih profesional. Jadi yang lebih profesional tu ialah yang lebih bersistematik dan sebagainya lah. Jadi dengan itu yang kita cakap liga ini perlu diswastakan, kita cakap. Jadi macam mana liga nak diswastakan ialah dengan ada badan lain, sebab dulu FAM yang buat liga ni. Okey, jadi bila nak diswastakan liga pula perlu ada pelesinan kelab tu semua. Jadi masa tu kita orang dah bangkitkan benda-benda ni. Jadi alhamdulillah lah benda tu dia jadilah. Berbalik kepada soalan tadi tu, dia punya asas dia ialah politik. Politik ni bermaksud dari segi politik politik yang ni lah, bukan politik kemanusiaan ke apa, politik yang ni kerajaan, parti ni, parti tu, kerajaan ni. Kalau contoh kita ni orang politik kan, kita mesti memikirkan reputasi kita, betul? Jadi bila kita memikirkan reputasi kita, aku ada 4 ke 5 tahun sahaja untuk aku naikkan nama aku. Reputasi lah. So macam mana aku nak naikkan nama aku? Kalau daripada tim bola, itulah dia. Itu sebab kita nak kena selalu diorang akan laburkan segala benda entah apa-apa. Janji tim tu ada cup. Maknanya dia laburkan, kau nak cakap dia laburkan kat first team sajalah. Sepatutlah. Dia laburkan kat first team tu dekat team saja. Yalah. Janji kau ada cup. Betul. Sebab tu kalau kau dengar semua orang target, semua ada cup. Mana ada orang yang target nak keluarkan pemain untuk dijual ke kan? Betul. Target dia tahun ni untuk ada stadium sendiri. Target Betul. dia tahun ni untuk ada training ground sendiri. Tak ada. Sebab apa? Short term. Sebab kalau aku orang politik, aku buat benda tu 4 tahun lagi belum tentu aku yang dapat pakai benda tu. So aku akan tinggalkan untuk orang lain pula cipta nama. So itu konsep dia. Sebab tu benda ni tak berlaku. Padahal daripada dulu pun memang FAM ada sediakan dana untuk pembangunan akar umbi ni setiap tahun. Tapi dana tu dapat dekat pasukan, dia akan pergi beli pemain import. Sebab apa? Sebab dia nak champion je. Pergi matilah. Yang akar umbi ni semua buat apa? Kalau aku buat player tu pun tahun depan tantang aku dah kena lucut jawatan jadi menteri besar. Baik, tak payah kan? So dia sebab itu orang tak bina legasi. Piala. Tak ada orang pun yang bercakap, kalau menang piala pun gaji tak boleh bayar, training ground tak ada. Kan? Macam dululah kita ambil Selangor kau menang Malaysia Cup 33 kali, Piala Malaysia 33 kali pun apa guna kalau kau tak ada padang latihan? Ya, betul. Gaji tak boleh bayar. So nak sambungkan daripada Rainbow tadi, syarat yang seterusnya aku nak cakap ni pasal admin dengan staff. Kau kena ada yang berkelayakan. Maksudnya kau punya setiausaha agung kena berkelayakan. Mungkin kena ada degree ke. Hanya orang yang betul boleh buat kerja lah. Ada di tempat yang betul. Coaches, kau kena ada certain level of lesen, pengalaman apa semua. So aku dah soalan seterusnya Izzy, aku cakap kau, adakah macam dekat kelab-kelab Kedah ke mana-mana ni, adakah orang yang sepatutnya berada di tempat yang sepatutnya? Itu aku nak tanya kau. Orang yang berkelayakan, because okay, kalau coaches kita boleh detect. Contoh macam Bisa dan Nadir, kita tahu dia mungkin ada pro license or whatever lah. Kita boleh tapi tahu lah kalau ni licensing staff dia. biasa ni, Ya. staff yang mungkin jadi ketua media ke, even exco, whatever. Kau rasa macam mana? Aku rasa memang tak lah. Benda tu memang tak ada lah. Aku rasa kalau ada asas itu daripada politician punya yang lead lantikan tu politik. So aku rasa yang bawah-bawah tu pun obviously memang akan lantikan dia lah maksudnya. Lantikan dia lah pasal dia nak bekerja dengan orang yang dia lah. Dengan orang dia saja. Dia takkan bekerja dengan orang yang lain walaupun orang lain tu berkelayakan. Okay, aku nak tambah sikit. Mungkin bila kita cakap pasal politik ni, bila dengan politik ni dia berkait rapat dengan bagi aku adalah kuota. So bila yang presiden dia tu, dia mesti dia dah ada benda kuota. Dia dah pasang orang dia dah. Kalau kita dapat ni, kuota dia kita ni. So maknanya bila macam Izzy cakap dia letak orang ni, ini adalah kuota. Ni bukan terjadi dekat FA sajalah. I mean kan keseluruhan. Kita ekonomi sistem Malaysia pun macam tu juga kan. Kuota tu dia bagi. So tak dapat menjawab, tambah kat Izzy cakap bahagian-bahagian yang simple macam media ke apa pun dia bagi kuota dekat kaum-kaum ni lah. Bagi orang-orang dia. Orang-orang dia juga. Marketing tak ada. Marketing pun kita tak tahu kan. Kontraktor pula yang Jadi Betul, kat situ kau dah boleh nampak yang orang yang duduk kat situ bukan orang yang berkelayakan. I see. Okay. Sebenarnya kriteria perlesenan yang kita ada sekarang ni, dia sebenarnya tak terlalu ketat lagi. Alasan MFL ialah untuk membuat kriteria ni berfasa.
Maknanya mungkin fasa yang pertama dia perlukan yang ini saja. Fasa yang kedua yang ini saja. Tapi aku nengoknya yang fasa pertama ni pun ramai yang gagal ni. Macam mana nak tempuh fasa kedua ni? Macam mana nak pergi fasa kedua ni, belum kita cerita pasal stadium sendiri dan sebagainya. Ni aku rasa fasa pertama ni tak salah aku hanya keuangan saja kot yang dia nak tekankan. Yang keuangan ni pun dah gagal ni, ramai ni kan. Paper engkau boleh tunjuk cantik je kan. Ujung sebelum musim kau nak apply lesen, kau boleh je tunjuk duit ada banyak ni akan dapat daripada sini. Tengah jalan tu duit tu ada ke tak ada? Itu masalah dia. Lesen dah keluar ni. Kita bercerita berkait rapat dengan isu yang sekarang berlaku di Malaysia, iaitu pandemik COVID-19 ni lah. Kalau kau tengok, bila kita berhadapan dengan COVID ni, yang akan membantu rakyat ini adalah kerajaan ataupun kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Sekiranya kerajaan negeri ada komitmen dengan pasukan bola sepak tersebut, dia nak kena fokus dekat rakyat, dia nak kena fokus dekat bola yang orang kata nak fokus dekat pasukan, nak fokus dekat rakyat yang tak ada kena dengan pasukan. So benda ini sebenarnya merencatkan bantuan kepada rakyat tu sendiri, sebab priority obviously lah kerajaan negeri mestilah tolong rakyat. Tapi bila kita nak buat peralihan daripada FA ke FC tersebut, sebenarnya kita nak keluarkan benda ni lah. Kita nak mengelakkan daripada isu-isu tentang masalah bayaran gaji, benda-benda macam ni. Sebab kerajaan tak boleh bagi 100% fokus kepada pasukan FA tersebut. Dan rata-rata pasukan FA yang menerima dana daripada kerajaan negeri, 90% diorang akan bayar buat gaji pemain lah sebenarnya. Sepatutnya tak. Sepatutnya tak kan. Jadi kau faham tak? Jadi bila kerajaan nak kena salurkan dana tu supaya kerajaan FA bayar gaji, baik dia tolong rakyat-rakyat lain untuk tempoh-tempoh keadaan sekarang ni. Sebagai contoh, kalau kau tengok, ada tak JDT yang dah FC JDT, ada tak masalah bayaran gaji? Kau tak ada dengar. PJ City kau tak ada dengar. Sarawak United kau tak ada dengar. Mungkin ada, mungkin dia orang sorokkan, tapi realitinya kita tak dengar sekarang ni. Tapi mungkin macam JDT pun mungkin dia orang ada dapat juga daripada J-Corp ke apa ke. Betul. Okey, itu tak kisah. Maksud aku ni yang bantuan direct daripada basic daripada kerajaan negeri, yang aku kata 90% dana tu untuk bayar gaji pemain. So aku rasa benda tu tak sesuai. Kalau ikutkan entiti perniagaan syarikat, bila sesuatu company tu berhutang, pemilik dia memang checkmate lah kat situ. Pemilik adalah sama ada dia bila ada masalah gaji ke apa, dia memang kena macam Kamdi. Kalau staff kau tak bayar, kau adalah owner, memang kau kena keluar duit poket sendiri. Tapi itulah adalah salah satu gerakan yang football club ni, FC tu adalah penting lah juga. Sebab kalau FA, I'm sure menteri besar ni semua akan macam masukkan benda ni sapu je lah benda tu. Kapet Tapi yang macam ni FC dia sebenarnya FC ke FA ni, kalau kita nak FA ke FC ni, kalau kita nak corner, kita boleh corner agak. Even FC pun kalau kita nak corner, kita nak cuci duit ke apa ke, boleh. Sebenarnya lagi boleh. Kan? Orang politik nak cuci duit ke apa, sebenarnya lagi boleh. Tapi yang pada soalan tadi tu, yang maknanya kalau orang ni 4 tahun kemudian dia tinggalkan hutang dan orang lain yang nak kena tanggung hutang, pada aku itu adalah kesilapan sistem. Sebab tu yang masa kita orang fight for sistem lebih sistematik ni semua, benda-benda itulah. Sebab ini sebenarnya sistem. Sebab aku cakap je dekat MFL ni, kenapa kita tak buat sistem macam bank? Maknanya engkau nak pinjam loan kan, kena tengok bank statement kau. Maknanya engkau layak tak nak pinjam loan banyak ni. Jadi untuk kita sign pemain, aku rasa ni yang dia nak buat ECP ni. Maknanya untuk kau sign pemain import, untuk kau sign pemain dan sebagainya. Nak tengok kewangan tu lah. Sebelum didaftarkan pemain tu, kelab kena kemukakan, pasukan kena kemukakan bank statement. Nyata kewangan. Maknanya maybe 6 bulan. Betul. 6 bulan punya statement tu okey. Berapa yang kau ada kekuatan kewangan kau tu, kita ikut macam bank. Betul. Kalau aku jadi CEO, aku buat mangkuk aku, sama juga kelab tu akan ada hutang. Lepas tu kau pula ganti aku jadi CEO. Engkau lah nak kena cuci tai aku. Dia sama je. Dia benda tu dia sama je. Cuma yang sekarang ni yang kena mainkan peranan ni si MFL tu. Dia yang nak kena tetapkan kriteria tadi tu apa supaya FC ni berjalan juga dengan betul. Tapi kat sini pun aku nampak sebagai, kalau macam kau sebagai CEO, mesti ada pemegang saham yang tertinggi, which is she is the owner lah. Betul. Owner tu yang akan nampak sendiri kalau dia orang buat, kalau CEO tu buat tai, owner tu yang kena tanggung. Betul. So, sebagai contoh lah kan, macam contoh aku bagi Manchester United ataupun Glazer family kan. Kalau Ed Woodward tu spend gila-gila apa benda semua,
owner tu sendiri yang akan cakap, you have to stop. Kau tak boleh buat benda ni. Sebab kalau kau buat benda ni, kita akan berhutang. Contohlah, kalau FA, Menteri Besar, dia akan tinggalkan macam tu saja. Lepas tu bila kita nak cari orang tu balik, kita dah tak boleh cari orang tu balik. Dia akan berbalik kepada FA tu. FA tu yang lingkup. Kalau kau dah FC pun, tak bermakna kau tak boleh terima dana kerajaan. Betul tak? Betul, agree. Itu Boleh. itu boleh. Tapi Sebab macam dimasukkan sebagai penaja apa? betul. Exactly. Sebab kalau aku ada baca satu artikel aku baca pasal Liga Croatia Dynamo Zagreb tu dia punya PNL tahun 2016 kot. Benda dia dah FC. So benda yang sama macam memang ada, maksudnya aku tengok dia punya general income dia lah. General income dia biasalah ticketing ni semua. Tapi actually dia punya biggest portion datang 40% dia punya portion tu datang daripada donation. So aku tengoklah bila donation aku go lah ada donation tu apa yang keluar. So donation tu datang daripada Majlis Pembandaran Dynamo Zagreb. So City Council dia. So it's a macam Nimbo cakap lah, boleh terima, tak salah. Adakah tak salah Nimbo macam tu? Benda tu tak salah. Kan? Tetapi kalau contoh macam aku selaku penduduk Zagreb kan. Aku selaku penduduk Zagreb, jadi duit itu adalah duit penduduk lah. Jadi kalau penduduk bersetuju, okeylah, tak ada masalah. Kan? Tapi sebaiknya kalau akulah, sebaiknya duit-duit City Council ke duit kerajaan ni sebaiknya disalurkan kepada benda-benda yang betul lah. Sebab aku selalu cakap kau fikirlah berapa ramai lagi atap-atap rumah orang dekat kampung yang kau boleh baiki dan sebagainya, daripada kau nak bayar pemain import. Dah lah bayar pemain import, diboloskannya pula lagi banyak gol. Jadi dekat situ macam kau tak rasa, kalau akulah sebagai orang rakyat dan Selangor dan sebagainya, aku akan rasa apa hal 20 juta ni duit sebahagiannya duit akulah. Kenapa digunakan pula untuk membayar Mak Saleh ni balik dia orang duduk sini senang lenang, sedangkan duit 20 juta tu ada lagi orang yang hidup susah. Tapi aku lebih suka jika sukan itu sendiri, kelab itu sendiri berdiri atas sukan itu sendiri. Maknanya kalau badminton, dia jana pendapatan tu daripada sukan tu. Jadi kau buatlah apa kau nak buat, kan? Bila tengok betul-betul ada pasukan yang tak ikut dasar baru pun, itu pun kita dah cerita juga. So macam mana dia dah jadi FC. Tapi tak ikut pun. Tapi sekadar FC je lah, atas kertas je. Kan contoh macam kewangan tu dia hantar je. Tapi sebenar dasarnya tak ikut. Kalau macam ni, macam mana nak selesaikan masalah ni, Jo? Kau denda dia orang, kau jangan bagi dia orang bertanding, potong markah. Betul lah. Bagi aku itulah MFL sendiri bila dia dah set kriteria, macam Rembo cakap, dia dah set satu kriteria. So kriteria ni dia kena perketatkan lah. Dia saja tahu macam Rembo dah ujar, aku rasa dah cukup panjang yang pasal sistem pembanking tu, aku rasa agree. Benda tu cuma sekarang badan yang berkuasa patut jalankan dia punya penguatkuasaan tu lah. Kena betul-betul implement lah benda tu untuk masa depan. Benda tu bila kau kuat kuasa benda tu, dia akan jadi satu culture. Contohlah kan, macam masih ada rasa macam kalau Selangor macam contoh bila Selangor macam Selangor nanti kalau Mufi kalau dah drop masuk Liga M4 kita takut. Tapi sebab tu ada culture yang macam nak beli player untuk dapat cup tu. Tapi kita tengok apa jadi ke MPPJ Selangor kan. Yang terus tak ada. Yalah lu tu sekarang Rembo pernah support dia. Tak pernah. Tapi terus tak wujud lah benda tu. Sekali menang. Yalah sebab kau adakan tim tu untuk sekadar ada untuk menang, bukannya untuk tarik fans ke apa apa penyokong ke apa, tak ada. Boleh tak kalau macam persatuan penyokong nak jadi sebahagian daripada pemegang saham? Aku rasa potensi tu ada sebab rata-rata kita tahu penyokong setiap negeri ada yang hardcore fans ni semua. So aku rasa benda tu tak mustahil untuk kita buat sebab kita dah ada that kind of people yang sanggup berkorban untuk pasukan masing-masing. So aku rasa benda tu tak mustahil. Tak ada masalah. Aku rasa kalau betul-betul yang hardcore, dia orang sanggup buat apa saja kan. Bagi aku. Tapi kau tak rasa yang pasukan-pasukan macam Selangor, Kedah ni macam takut nak bagi saham? Kita kena tahu kenapa dia takut. Apa yang dia takut sangat. Kalau yang kelompok fans ini lebih besar share dia daripada yang sedia ada ni, fahamlah dia takut sebab itulah sebab dia, tapi kalau kau bagi benda yang kecil, apa yang kau nak takut kan? Dia sekadar boleh suarakan apa yang patut dalam check and balance check and balance, dan mungkin dia boleh buat voting untuk siapa-siapa yang terlibat untuk kerusi-kerusi yang ada kat dalam tu. Okeylah.
Sebenarnya apa masalah ada orang ni nak jadi takut nak jadi FC ni? Okay. Kalau pendapat kau lah. Pendapat aku benda ni sebenarnya dia kitaran Aku cerita ni panjang sikit, mungkin tak panjang sangat lah, tapi yang aku cerita daripada mula tadi itulah Satu soal politik lah apa yang kita fight supaya ada badan berasingan bukan FAM yang menjalankan liga. Okey. Kerana kita nak ada sistem tu. Okey, sekarang ni MFL dah ada dan di dalam MFL tu sebenarnya ada pemegang taruh, ada shareholder. Shareholder tu adalah 24 pasukan. 24 pasukan yang bertanding Liga Super 12, Liga Premier 12. Daripada 24 pasukan tu pula dia akan lantik 3 orang daripada 24 kelompok tu, 3 orang akan dilantik ke Kongres MFL. Kongres MFL ni pula 10 orang. Maknanya 3 daripada wakil shareholder 24 tu, tinggal lagi 7 3 bebas. Okey. 1 presiden MFL, presiden ke penaung, salah satulah presiden ke penaung. Kemudian lagi 3 ni FAM. Jadi diorang akan duduk dalam kongres tu, diorang lah yang akan buat keputusan. Okey. Jadi yang 24 ni akan bincang keputusan diorang, 3 orang ni akan bawa ke kongres. So kongres akan putuskan okey tak benda ni betul tak, benda ni boleh ke tidak, apa dan semuanya. Okey. Apa yang aku nak tekankan kat sini ialah boleh ke tidak tu kan, kenapa dan sebagainya. Inilah kitaran dia. Sekarang ni kita dah ada sistem MFL. Kita dah tahu dah siapa yang buat keputusan untuk liga kita ni. 24 orang ni. 10 orang ni kan. Jadi apa juga keputusan datangnya daripada ni. Okey. Katalah Selangor tak bayar gaji. Bila dia tak bayar gaji contoh, tapi dia boleh dapat lesen. Aku boleh pergi ke MFL, aku tanya siapa yang buat keputusan bagi Selangor ni untuk dapat lesen. Sepatutnya dia tak boleh dapat lesen, dia ada hutang kan. Jadi itu kitaran dia. Kita pula sebagai fans kena jadi check and balance, bukan kita sebagai penyokong suka kan. Jadi diorang ni sebenarnya 24 orang ni jaga sesama diorang. Aku jaga kau jaga aku cover kau masing-masing kan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni keputusan ni banyak yang kadang-kadang tu pelik-pelik. Macam mana tim ni ada hutang tapi boleh dapat lesen Sebab keputusan tu dibuat oleh mereka juga. So itu yang sebabnya susah nak jadi FC tu kot. Apa dia? Itu sebab dia. Jadi sekarang ni sepatutnya aku selaku penyokong lah, aku yang nak kena pergi tekan pasukan aku. Kan? Sebab bila kita tanya kepada pasukan akan cakap MFL yang salah. Kita pergi pula MFL akan cakap tim yang salah. So kita sebenarnya kena tahu siapa MFL tu. Tim cakap macam tu, MFL kita kena cakap kepada tim. MFL tu siapa? Engkau lah MFL tu. Betul. Kan? Engkau lah MFL tu. Engkau lah yang buat keputusan tu kan. Jadi bila dia tahu kita tahu, dia goyang lah. Kan? Kalau benda-benda tu tak jadi apa semua, patutnya dialah yang tim tu lah yang sendiri yang sepatutnya. So maknanya pasukan yang tak jadi FC ni lagi, tak ada orang yang push penyokong dia orang tak push. Mungkin tak push, mungkin juga tak dia jaga sama dia tu. Mungkin tak push dan mungkin juga tak tahu konsep dia dan macam mana ianya berjalan. Sebab ni pula aku cakap kitaran dia tadi, media pula mainkan peranan. Media yang nak kena sodokkan cerita ni. Macam mana kau nak jadi FC, macam mana ni kan. Tapi media suka sodok cerita tak ada gaji lah, isu ni lah, isu tu lah kan. Senang jual. Benda tu kan sepatutnya kau sodokkan cerita-cerita macam tu. Yalah. Kenapa pasukan ni tak jadi FC? Yalah. Apa salah dia? Jangan kau cakap ni kan salah tu lah sendiri kan. Jadi bila orang baca orang tahu sebenarnya macam ni kan. So demikianlah perbincangan kita orang yang panjang daripada pasukan yang sebenarnya nak jadi daripada FA kepada FC ni, whether or not dia jadi atau tidak. Kalau dah jadi pun belum tentu benda ni akan, orang kata dah dapat lesen pun belum tentu lagi benda ni akan jadi, orang kata betul, majulah dan betul dari segi pengurusan kewangan dan dari segala-galanya lah. So dari situ kita dah ada perbincangan yang panjang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping, kat Shopee klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Kau nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan, untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.